Okey. Ni soalan kertas 3. Tajuk yang pasal air kencing tu. Apabila soalan dia, sekumpulan pelajar telah menjalankan suatu penyiasatan untuk menentukan tentang kesan pengambilan isi padu yang berbeza terhadap penghasilan air kencing. 4 orang pelajar telah diberikan isi padu air mineral yang berbeza untuk diminum dan isi padu air kencing yang dihasilkan selepas setengah jam telah dikumpulkan dan diukur bagi setiap pelajar. Itu keputusan dicatat. Lepas tu soalan dia suruh rekodkan dia punya jumlah isi padu lah. Tengok meniskus dia betul 80, 81. Tahu kan nak? Lepas tu dia suruh buat pemerhatian, 2 pemerhatian. So pemerhatian pertama, tak kisahlah pertama ke kedua tapi ada paling tinggi dengan paling rendah. So kalau paling rendah dia, pelajar A mengambil 100 ml air menghasilkan isi padu air kencing paling rendah iaitu pada kali pertama 80 ml dan pada kali kedua 81 ml. Pemerhatian kedua, pelajar D mengambil 400 ml air menghasilkan isi padu air kencing yang tinggi iaitu pada kali pertama 360 ml dan pada kali kedua 370. Dapat kan? Dapat. Mantap. Kalau laju cakap tu. Lepas tu dia suruh buat inference berdasarkan pemerhatian yang kita buat tu lah. So pelajar A menghasilkan isi padu air kencing yang sedikit kerana lebih banyak air diserap semula dari buah pinggang ke kapilari darah kerana tekanan osmosis darah tinggi. So inference yang kedua, pelajar D menghasilkan isi padu air yang banyak kerana lebih sedikit air diserap semula dari buah pinggang ke kapilari darah kerana tekanan osmosis darah yang rendah. Itu tahu kan? So ni buat boleh ubah, bergerak balas. Semua tu lah. Lepas tu yang dimanipulasi dia isi padu air yang diambil. So cara mengendalikan dia menggunakan isi padu air yang diambil yang berbeza bagi setiap pelajar iaitu 100 ml, 200 ml, 300 ml dan 400 ml. So pemboleh ubah bergerak balas dia isi padu air kencing dihasilkan. Cara dia ukur dan catat isi padu air kencing dihasilkan menggunakan silinder penyukat. Dimalarkan masa yang diambil untuk pelajar mengambil isi padu air kencing yang dihasilkan. Dia punya cara menetapkan masa 30 minit bagi setiap pelajar untuk mengambil isi padu air kencing yang dihasilkan. Okay. Seterusnya, hipotesis. Semakin bertambah isi padu air diambil, semakin bertambah isi padu air kencing dihasilkan. So kalau dia bagi garis berlebih ni jangan terpedaya, buat je macam ni. Okay. So dia suruh bina satu jadual, dalam jadual tu mesti ada pelajar, isi padu air yang diambil, isi padu air kencing yang dihasilkan. So sama je buat dengan gambar jadual yang atas tu. Masukkan je A, B, C, D semua ni. Okay? Okay kan? So Okay. lepas tu dia suruh guna kertas graf, lukis carta bar isi padu air yang diambil oleh pelajar yang berbeza melawan isi padu air kencing yang dihasilkan. Rasa ni lukislah carta bar tapi tak lukis ni. Okay, guna kertas graf. So dia suruh terangkan hubungan antara isi padu air yang diminum dengan isi padu air kencing yang dihasilkan. So sekiranya isi padu pengambilan air lebih tinggi, so lebih banyak isi padu air kencing akan dihasilkan kerana tekanan osmosis darah rendah. So dia akan menyebabkan lebih sedikit air diserap dari ginjal ke kapilari darah. Faham tak? Okay. Faham. Tu hubungan. Oi, Sekejap. boleh guna semakin ni? Sabar jap. Apa? Boleh guna semakin tak ni?
Kalau yang tu dia suruh terangkan yang ni lah, yang semakin-semakin tu apa? Ni hipotesis boleh guna semakin. Kalau dia suruh terangkan hubungan, terangkanlah sebab apa. Kalau dia minum air banyak, air kencing dia banyak. Faham. Faham kan? Faham. Okay. Lepas tu dia tanya, jika pelajar D diberi minum 500 ml air jus oren sebelum menjalankan eksperimen, ramalkan isi padu air kencing yang dihasilkan. Terangkan ramalan anda. So kalau dia minum air jus oren yang banyak, jumlah isi padu air kencing yang dihasilkan berkurang. Sebab jus oren tu dia ada gula. Gula tu kan zat pelarut. So menyebabkan tekanan osmosis darah tinggi. So lebih banyaklah air diserap dari ginjal ke kapilari darah. Itulah sebab air kencing dia sikit. Okay. Ni boleh kan? So apakah yang dapat anda rumuskan tentang pengomos kawalan turai? So formula dia mesti ada ditentukan oleh PM, dipengaruhi oleh PB, dipengaruhi oleh PM. Faham kan? So dia punya jawapan, proses pengomos kawalan turai ialah proses mengekalkan tekanan osmosis darah yang ditentukan oleh tu buat bergerak balas isi padu air kencing yang dihasilkan pada kali pertama dan kedua dan dipengaruhi oleh dimanipulasi isi padu air diambil. Macam tu formula dia kalau nak buat. Dia tanya dia punya secara operasi ke, dia tanya pengomos kawalan ke, macam tu. Ingat ditentukan oleh bergerak balas, dipengaruhi oleh manipulasi. Okay. Lepas tu dia suruh lengkapkan jadual dengan memandangkan pemboleh ubah dan radas bahan. So masukkan je lah kalau manipulasi tadi isi padu air yang diambil kan. So radas dia diguna botol, bahan air mineral. Gerak balas dia tadi air kencing. So radas dia silinder penyukat, bahan dia air kencing. Dimalahkan masa, so radas dia jam randik, bahan dia pelajar. Macam tu je. So soalan 2 ni sama je. Reka bentuk satu eksperimen amal untuk menentukan isi padu air kencing yang dikeluarkan oleh murid yang minum air mineral dengan isi padu yang berbeza. So sama je dengan macam kat atas tadi. Buat pernyataan masalah dia, apakah kesan pengambilan air terhadap isi padu air kencing yang dihasilkan. So hipotesis dia ni sama je macam kat atas. Okay, lepas tu buatlah prosedur dia, terus bahan data jadual. Itu je. Oh. Ni sama je soalan dia. Dapat kan? Laju ke? Dapat. Dah kerja ke? Dekat. Okay, dah habis. Sambung. Zaira. Dekat design. Okey, kejap cikgu. Ya. Korang nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, beta macam ni ke beta macam ni? Macam Macam ni. Macam ni. Macam ni lah besar sikit. Okey, hari ni aku akan bentangkan mengenai transport ataupun transpirasi lah. Tak lah, hentam je. Okey, soalan 1. Sekumpulan pelajar menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara kadar transpirasi dengan kelembapan berbanding udara. Darjah 1.1 menunjukkan fotometer yang digunakan dalam eksperimen ini. Udara di dalam kotak kaca luksinar itu dirawat dengan kalsium klorida dengan jisim yang berbeza. Darjah 1.2 menunjukkan aras awal air di dalam pipet. Jadual 1.3 menunjukkan aras air yang diperhatikan selepas 10 minit bagi setiap eksperimen dengan purimetri yang mengandungi jisim kalsium klorida yang berbeza. Okey, so jawapan dia untuk perubahan isi padu air ni, kita tengok berapa yang habis.
berapa yang dia berturun. Sebab dia tak bagi tahu jumlah pada awal ni berapa dalam pipet tu. So perubahan isi padu dia yang first adalah 2.8, second 4.6, third 8.2. Soalan B. Berdasarkan jadual 1.3, nyatakan 2 pemerhatian yang boleh dibuat dalam eksperimen ini. Okey, aku tak pandai sangat untuk buat pemerhatian, baik aku cuba. First, apabila 40 gram kalsium klorida, abaikan perkataan kontang diletakkan, perubahan isi padu air adalah 4.6 cm3 isi padu. Isi padu air berkurang dengan kehadiran kalsium klorida kontang. Yang ni Saya tegur sikit. Observation yang kedua, tolong ayat yang sama dengan observation yang pertama. apa dia cikgu tak dengar lah. Cikgu tak dengar. Observation yang kedua, buat ayat yang sama dengan observation yang pertama, cuma kurangkan dia punya value dia sahaja yang berubah. Oh, tukar kuantiti je yang cikgu. Kita ambil yang maksimum ataupun minimum. Baik cikgu. Dengar tak? Dengar. Okey, yang Dengar. untuk inference ni saya lagi lah tak tahu saya betul ke tak, tapi saya cuba. Yang inference pemerhatian first saya cakap kerana kalsium klorida menyerap kelembapan udara. Yang pemerhatian kedua saya cakap kerana kehadiran kalsium klorida mempengaruhi isi padu air yang tinggal. Yang soalan Kurang lengkap kat situ, tapi tak apa. Terima kasih kerana mencuba. Nanti saya bagi skema dia ya. baik cikgu. Soalan C, lengkapkan jadual 1.4 berdasarkan eksperimen ini. Okey, yang first dia cakap pembelian ubah manipulasi. Aku bagi jisim kalsium klorida. Okey, sekali lagi abaikan kontang ya. Okey, cara mengendalikan dia menggunakan jisim kalsium klorida yang berbeza. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas, iaitu kadar transpirasi. Cara mengendalikan dia adalah jisim air yang diserap per masa menggunakan formula. Ketiga adalah pemboleh ubah dimalarkan jenis tumbuhan. Cara mengendalikan pemboleh ubah menetapkan jenis pokok yang sama bagi setiap eksperimen. Okey, untuk hipotesis bagi eksperimen ini, semakin bertambah jisim klorida, semakin bertambah kadar transpirasi. Lepas tu berdasarkan jadual 1.3, bina satu jadual dan rekod keputusan eksperimen ini yang meliputi aspek-aspek berikut. First, jisim kalsium klorida. Second, perubahan isi padu air. Third, kadar transpirasi. So, buat jadual macam ni. Untuk kadar transpirasi ni dah ada formula dah, iaitu perubahan isi padu air transpirasi dengan masa. Per masa. So, akan dapat macam ni. Lepas tu nombor 2 ni, dia cakap lukis satu graf kadar transpirasi melawan jisim kalsium klorida di atas dengan kertas graf yang disediakan. Aku tak ada kertas graf. Belum Gima. Set. So graf dia buat macam ni tau. Buat yang ni jisim kalsium klorida, yang ni kadar transpirasi. So catatlah masa-masa dia apa semua. Mantap. Apa dia? Tak. Baik, graf biasa je. Tak apa. Okey, kita sambung balik Okey. Soalan nombor 3, dia cakapkan berdasar graf yang dilukis dalam E2, nyatakan hubungan antara kadar transpirasi dengan jisim kalsium klorida. Okey, jawapannya aku tak yakin sangat, baik aku cuba. Semakin bertambah jisim kalsium klorida, semakin bertambah kadar transpirasi. Ini kerana
kalsium klorida berfungsi. Apa dia, Ma? Ini kerana kalsium klorida berfungsi untuk menyerap kelembapan udara yang menyebabkan kadar transpirasi bertambah. Soalan F. Dia tanya berdasarkan eksperimen, nyatakan definisi secara operasi bagi transpirasi. Transpirasi ialah proses kehilangan air daripada pokok yang dipengaruhi oleh pokok yang ditentukan oleh kadar transpirasi dalam masa 10 minit dan dipengaruhi oleh kelembapan udara. Macam biasa hentam lagi, buat cuba. So, soalan G. Eksperimen ini diulang dengan menggunakan pucuk pokok bunga raya yang lain dengan 6 helai daun dan udara dirawat dengan 40 gram kalsium klorida. Macam yang first tu dia ada 4 helai daun. So yang ni tambah lagi 2. So yang ni jawapan ni ikut logik akal je. Kadar transpirasi bertambah. Ini kerana kadar transpirasi meningkat apabila kelembapan udara, patutnya ada udara berkurang yang disebabkan oleh kalsium klorida dan pertambahan bilangan daun bunga raya. Soalan H. Dia cakap, kelaskan setiap ciri-ciri berdasarkan kategori yang betul. So ni faktor biotik, faktor abiotik. Setahu aku, faktor biotik ni adalah benda hidup, faktor yang benda hidup. And abiotik ni benda yang tak hidup. Okey, soalan 2. Transpirasi ialah kehilangan wap air dari tumbuhan, terutamanya pada daun. Transpirasi berlaku terutamanya melalui stoma. Jumlah air yang hilang dari tumbuhan bergantung kepada saiz tumbuhan, keamatan cahaya sekeliling, suhu, kelembapan dan kelajuan angin. Rajah 2 menunjukkan pergerakan air dalam suatu tumbuhan darat. Rancang satu eksperimen dalam makmal untuk menentukan kesan bilangan daun ke atas kadar transpirasi dalam pokok bunga raya. Dalam jawapan tersebut kena ada perancangan eksperimen anda hendaklah mengandungi aspek-aspek berikut: penyataan masalah, pembuli ubah, hipotesis, senarai radas dan bahan, prosedur eksperimen dan persembahan data. First, penyataan masalah. Adakah bilangan daun bunga raya mempengaruhi kadar transpirasi? Pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi. Bilangan daun bunga raya. Pemboleh ubah bergerak balas. Kadar transpirasi pada bunga raya. Pemboleh ubah dimalarkan. Jenis tumbuhan. Hipotesis. Semakin bertambah bilangan daun bunga raya, semakin bertambah kadar transpirasi pada bunga raya. Bahan. 2 pucuk pokok bunga raya yang mempunyai bilangan daun yang berbeza. 40 gram kalsium klorida kontang. Radas. Tiub U berisi air, kotak kedap udara, pipet dan piring petri. Prosedur. Ni aku hentam je sebab aku lemah tumbuhan. First, sediakan radas dan bahan yang diperlukan. Second, isi air ke dalam tiub U menggunakan pipet. Yang ketiga, letakkan pucuk bunga raya yang mempunyai 4 helai daun di muncung tiub U yang bertentangan. 4. Letakkan Letakkan kalsium klorida kontang ke dalam piring petri dan letakkan berhampiran pucuk bunga raya. 5. Tutup menggunakan kotak lut sinar kedap udara. 6. Biarkan selama 10 minit dan rekodkan perubahan isi padu air. 7. Ulang langkah 1 dan hingga 6 menggunakan pucuk bunga raya yang mempunyai 6 helai daun. 8. Jadualkan data. Akhir sekali perjadualan data. Boleh buat macam ni. Okey, sekian, terima kasih. Saya kepada Zuhaira. Nanti ada sedikit pembetulan. Nanti saya hantar skema dalam grup. Okay, next. Baik, cikgu. Mantap. Bagus, Zuhaira. Next, Zul. Mana Zul? Tekan present now. Ada. Sekejap ni.
Mantap tu, mantap. Yang lain, jangan lupa key in kehadiran Macam ni kat tu. chat. Eh, Macam tu lah. dah ada tu. Dah. Dah. Yang lain, key in kehadiran. Bahaya tu Telegram aku. Ni. So, ni. Dia ni Zul. Mantap Zul, mantap. Nampak? Nampak Zul, nampak. Dia macam lag-lag lah. Internet aku slow tu. Tak apa. Tak apa, mana yang boleh je Zul. Nanti saya bagi skema dekat dalam grup. Dia mula-mula kena baca pada mula Tak payah, terus saja. Terus Sekarang lah, internet kamu habis pula. Ya. Yang ini. Baca. Sekejap. Okey. Jadual 1 menunjukkan keputusan jisim akhir telur asin selepas satu larutan garam yang berlainan kepekatan. Lepas tu ada jika kepekatan larutan garam jisim telur asin selepas 1 jam direndam dalam larutan garam. Maksudnya A ni dia 73 gram tau. 73, ni 71, yang ni 68 gram, lepas tu yang ni 66 gram. Mantap. Lepas tu yang, lepas tu dia dah suruh rekod, aku dapat 3 lah kat sini. Lepas tu berdasarkan jadual 1 nyatakan 2 pemerhatian yang berbeza. Lepas tu pemerhatian yang pertama, jisim akhir telur asin selepas direndam dalam larutan garam 5% ialah 73 gram. Dia tak kisah nak ambil mana kan. Dapat lah. Dapat je. Mantap. Aku rasa lag tu. Mantap. Lepas tu pemerhatian kedua ni, jisim akhir telur asin selepas direndam dalam larutan garam 45% ialah 66 gram. Tadi yang nak cerita kan. Dapat tak? Lepas tu dia minta inference. Inference daripada pemerhatian 1. Pemerhatian 1 ni tadi dah cakap. Lepas tu kita beritahu lah dia punya inference kan. Inference dia. Inference dia. Abah. Larutan garam 5% bersifat hipotonik terhadap kepekatan zat terlarut telur asin menyebabkan air meresap masuk secara osmosis. Lepas tu jisim bertambah. Faham tak? Faham. Faham tak? Tak. Inference dia apa? Inference dia. Ya, inference dia tu lah. Larutan garam 5% bersifat hipotonik terhadap kepekatan zat terlarut telur asin. Menyebabkan air meresap masuk secara osmosis, jisim bertambah. Kan yang first tu kan jisim dia kan 73 gram. Berat. Berat lah. Mantap je. Okay. Lepas tu inference Mantap. daripada pemerhatian 2, larutan garam 45%. 45% bersifat hipertonik terhadap kepekatan zat terlarut telur asin menyebabkan air meresap masuk secara osmosis. Jisim berkurang. Dapat? Apa mantap. Terbalikkan je ayat dia. Terbalikkan je lah kan. Lepas tu, Mantap. okay. Dia suruh lengkapkan jadual 1 berdasarkan eksperimen. Okay, PM dia kepekatan larutan garam. Kepekatan larutan garam. Kan dia berbeza-beza kan. 5, 15, 30 dengan 45. Lepas tu cara mengendali dia gunakan kepekatan larutan garam yang berbeza. 5%, 15%, 30%, 40%.
Lepas tu yang bergerak balas dia jisim akhir telur asin. Cara kendali dia ukur dan rekod jisim akhir telur asin menggunakan penimbang. Lepas tu yang dimalakkan ni jisim awal dia tau, 70 gram. Lepas tu aku buat yang dimalakkan dia jisim awal. Cara mengendali dia, tetapkan jisim awal yang sama, iaitu 70 gram. Dapat? Mantap. Dapat. Okay. Lepas tu, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Semakin lah. Semakin tinggi kepekatan larutan garam, semakin berkurang jisim akhir telur asin. Macam kan yang hyper semua tu. Faham tak? Faham. Lepas tu ini aku tak buat lah sebab aku tak tahu. Bukan tak tahu, aku dia last minute, so aku tak sempat buat. Ya, sebab semalam ajak bincang tak nak kan? Semalam kau tidur awal Fi. Lawak dia ajak kan? Aku ajak lepas Syishap. Aku dah malas cakap macam tu kan. Tahu. Lepas tu kau ajak pukul 4 pagi. Ajak 4 pagi, memang tak tidur punya. Aku baru bangun, aku kan tajuk time tu. Kau ni, kau yang tak bangun. Lepas tu yang F ni, sebab ini pun tak jawab gak. Graf ni tak jawab, sorry lah. Lepas tu yang F ni berdasar graf kan. Graf pun aku tak tahu, so tak dapat kan jawab. Tak apa, teruskan. Lepas tu yang G aku janji aku jawab. Berdasarkan keputusan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi osmosis. Osmosis ialah pergerakan atau resapan molekul air merentasi membran telur asin yang menyebabkan jisim akhir telur asin berubah dan dipengaruhi oleh kepekatan larutan garam. Faham tak? Okay, nak ulang? Ulang. Okay, jap. Bilai jap. Osmosis ialah pergerakan atau resapan molekul air merentasi membran telur asin yang menyebabkan jisim akhir telur asin berubah dan dipengaruhi oleh kepekatan larutan garam. Dia kena ada macam ada PB, tak tahu, jisim akhir telur asin lah. Dia isi secara operasi. Tak tahu apa dia dengar kat YouTube, dia suruh ada, dia suruh letak PMBB tapi PM tak jumpa. Lepas tu H ni dia suruh macam meramal tau. Berdasarkan graf. Graf pun aku tak ada, saya tak boleh nak jawab. Nanti aku snap, aku letak dalam group, aku tak dalam group. Lepas tu ni dia ada soalan last ni. Setiap virus mempunyai jaringan kapilari darah dan salur limfa yang disebut laktil. Penyerapan nutrien berlaku di virus. Virus ke virus tak tahu lah. Kelaskan senarai nutrien di atas berdasarkan penyerapan nutrien yang berlaku dalam virus. Dalam bajak. Okay, kalau kapilari darah. Apa Tapi hari tu kau dah ajar, aku lupa. Tapi kapilari darah. Yang bukan ADAK. Kapilari darah. Adik. Bukan, yang bukan. Yelah yang bukan. Sebab tak ada vitamin B. Glukosa, vitamin B dengan asid amino. Lepas tu laktil ni, vitamin D, gliserol, asid lemak. Nanti ajar Fik. Aduh. Tutup anoti tu. Ya, sorry. Okay.
Nampak ayat tak nampak kan? Lepas tu Soal yang apa? chapter 4 chapter 4. Korang bincang-bincang dalam grup. Apa dia? Mana dia? Okay. Ini. Aduh. Sekejap. Kalau aku terus soalan mesti korang tak faham kan? Fit, macam ni Fit? Asal tak ada gambar tu? Gambar mana? Ni kat sini. Oh aku ingatkan kena lukis. Adalah gambar macam tu yang titik-titik tu. Kalau mana? Ni lah. Ni ke? Dekat jadual tu lah. Dah tu macam ni. Cikgu macam ni aku. Aku tunjuk je lah. Tengok gambar kau tu atas. Oh, jangan kata teruskan. Nanti cikgu hantar skema. Oh, teruskan Okay. Nyatakan dua pematang yang berbeza yang dibuat daripada jadual satu. Nanti ada gambar nanti korang faham lah. Okay, kalau pematang satu ni, apabila pH 5 atau 7 masa yang diambil agar larutan iodin kekal kuning ialah 28 minit. Aku tak tahu apa. Nanti ada kat sini, kat sini. Kat sini. Kita ada ni, gambar. Itu pematang 2, masa yang diambil agar larutan iodin kekal kuning ialah 28 minit apabila menggunakan larutan penimbal pada pH 5 atau 7. Tak ada aku nak cari larutan penimbal tu apa benda. Terus aku terlupa. Aduh. Sorry. Cek sekarang. Ya. Clear tu. Dia ni je kan. Dia ni lah, dia bagi beza pH je. Sini gambar dia. Macam mana Syah? Lepas tu, sekejap. Sabar. Sini. Macam tu lah. Larutan penimbal. Nanti kita buat argument. Lepas tu, difference daripada pematang satu. Pada sedikit medium yang beresid atau beralkali, kadar tindak balas enzim amylase rendah. Tahu aduh. Tengah. Lepas tu, difference daripada pematang dua, pada medium neutral, kadar tindak balas enzim ialah tinggi ataupun maksimum. Tak, korang tipu lah kalau korang faham ini. Lepas tu, ini PM dia larutan pH lah. pH larutan penimbal. Ni kan nampak yang berbeza-beza kan. 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu cara mengendalikan dia tu lah. Eksperimen diulang dengan menggunakan pH yang berbeza. 5, 6, 7, 8. Lepas tu PB dia. Mana. Ada? Ada faham tak? Mantul. Faham. Faham aja? Okey. Lepas tu yang boleh ubah bergerak balas. Sebenarnya masa diambil untuk larutan iodin kekal kuning tau. Sebenarnya lah. Lepas tu cara kendali dia rekod dengan jalan dia. Nanti lah tunggu cikgu bagi. Sebab dia kan tak ada gambar kan. So korang tak faham. Lepas tu pembuluh ubah dimalakkan suhu kukus air. Kan suhu kukus air kan. Nampak. Dia kukus air. Dia tak tahu kenapa dia dimalakkan. Dia punya apa nama cara kendalikan dia.
Tetapkan suhu kukus air pada 30 darjah Celsius. Nanti aku ajar private. Private my Azul. Ya, tak bayar ni. Lepas tu nyatakan hipotesis mantap. bagi eksperimen ini. Hipotesis dia, pada pH 7 larutan penimbal, masa yang diambil untuk larutan iodin kekal kuning adalah singkat. Lepas tu yang kedua, pada pH 7 kadar tindak balas enzim amylase ialah maksimum. Kalau kadar tindak balas ni APA Pro. Solat bang. Lepas tu yang ini aku nak sebab ini tak buat sebab jadual. E, U, F. Berdasarkan graf juga aku tak buat. Ini macam tadi. Oh sini. Ni jadual aku tak buat. Ni graf ni pun aku tak buat. Sebab aku tak tahu. Lepas tu yang G ni. Nyatakan definisi secara operasi bagi hidrolisis kanji oleh enzim amylase. Definisi secara operasi bagi hidrolisis kanji oleh enzim amylase merujuk pada proses pemecahan kanji menjadi zat yang lebih kecil apabila masa larutan iodin kekal kuning dipengaruhi oleh nilai pH. Dapat? Ulang. Ni dia definisi secara operasi bagi hidrolisis kanji oleh enzim amylase ni dia merujuk kepada proses pemecahan kanji. Jadi zat yang lebih kecil apabila masa larutan iodin kekal kuning dipengaruhi oleh nilai pH. Dapat? Mantap Zul. Teruskan. Okey. Lepas tu yang H ni eksperimen ini diulang dengan menggunakan larutan penimbal pada pH 7 dalam kukus air pada suhu 20 darjah Celsius. Ramalkan hasil eksperimen ini terangkan ramalan anda. Dia dah bagi ni kan pada suhu 20 darjah Celsius. Mesti lebih lama kerana aktiviti amylase jadi kurang aktif pada suhu yang rendah. Faham tak? Faham tak? Tak, apa dia? Ni kan dia cakap ulang dengan menggunakan larutan penimbal pada pH 7 dalam kukus air pada suhu 20 darjah Celsius. 20 darjah. Kan sejuk. Tapi dia macam slowkan je lah. Macam lebih lama kerana aktiviti amylase menjadi kurang aktif pada suhu yang rendah. So, itu je lah jawapan dia. Okay. Allah. Sorry. Lepas tu. Faham tak ini? Faham. Okay kan aku ajar je. Lepas tu yang I ni kelaskan bahan dan adas yang digunakan dalam eksperimen ini. Apa ni? Present lah lu. Skrin kau terpadam. Oh, skrin aku terpadam ke? Cakap lah. Sekejap. Dia tunggu dulu. 3, 2, 1. Okey. Kelaskan bahan dan radas yang digunakan dalam eksperimen ini kepada pembela ubah dimanipulasikan. Nampak tak ada ke? Nampak ada. Sekejap weh. Aku tengah stres ni dah tak mandi lagi. Ada. Ada. Tak ada lagi. Afiq, tolong Afiq.
Nak tolong Okey, macam mana? saya tahu kenapa. Dia tak boleh disturb. Sorry lah kalau nampak Kau aku. present screen ke tak? Dia present screen tapi dia tak boleh enable do not disturb to prevent unexpected notification. Tahu lah. Ada tak? Afif, please, Tak Afif. ada. Share screen. Ajak. Tak ada lah. Sorry lah. Luandi. Wait. Wait. Alah Hafiz, soalan last boleh lah. Aku pun boleh buat. Siapa suruh? Kau orang ajak buat semalam. Kejap. Member aku ajak lepak lah. Member aku ajak lepak. Semalam aku tidur awal sebab nak bangun pukul 4 nak kerja buat bayu kau yang tidur. Kau tahu tak kau ni? Dah mula dah dia menipu. Padahal, sorry doh, member aku ajak lepak lah. Tak tahu apa hal. Tak ada ni. Semalam aku duduk rumah je. Aku balik lepak. Lepas tu pukul 4 kau tak bangun. Tak ada jerit. Kau Fik kan? Jaga gagak lah. Zul, Kau bakar kan kau Fik? kau lepak pun jaga hati Afiq. Benda kan. Afiq ajak tanda dengan lepak. Kalau kau kan. Kau belum marah je. Kalau aku kau ajar aku lepak. Afiq tak boleh keluar. Noi. Cepat. Midnight cover. Share screen kamu. Okey, Afiq. Afiq dah ada. Okey. Jap. Okay, sementara tunggu Afiq tu, saya nak maklumkan next week hari Isnin saya bagi kerja iaitu dalam bentuk kertas percubaan. Kemudian hari Rabu presentation pukul 4 sampai pukul 5 presentation Islan. Kemudian hari Jumaat 4 sampai 5 presentation Damia. Kemudian hari Sabtu pukul 2 sampai pukul 4 ada ulang kaji kerja yang saya berikan hari Isnin. So hari Ahad tak ada apa-apa. Hari Selasa dengan Khamis pun tak ada apa-apa. Boleh? Boleh tengok. Peperiksaan SPM ditunda bukan maksudnya ya. Sikit. Okey Zul, cepat. Mana tadi? Mana Zul? Zul kata dia kena demo. Serius lah. Okey, tak apa, teruskan Afiq. Kesian Zul. Apa siut? Lepak lagi malam-malam. Cikgu Afiq kata siut. Afiq tadi nanti kat aku ni dengan Midat datang rumah kau. Buat apa? Raya. Tak tadi kat ni. Tadi kat bawah. Oh ni eksperimen ini diulang dengan menggunakan larutan penimbal pada pH 7 dalam kukus air pada suhu 20 darjah Celsius. Ramalkan hasil eksperimen.
Mana? Ustaz tak dengar langsung. Yang mana ni? Yang H ke yang I? I. Oh, I. Kalau I ni apa, dimanipulasi. Sekejap. Tabung didih, malah kat belah radas. Lepas tu iodin, PB, radas, termometer, malah. Lepas tu jam randik, Cikgu, jam randik PM eh? Ya. Kalau jam randik lah tak apa. Sebab dalam skema ni tak ada. Jam randik letak dekat apparatus. Yang mana? PB, PM, PML. Constant. Ya, malah. Ya, dimalahkan. Lepas Ya. tu amylase, malah bahan. Larutan tu PM. Bahan yang benda yang boleh habis. Kalau apparatus ni benda yang kita guna, dia tak habis. Lepas tu habis. Okey, itu sahaja